Jadi Najib, dia serang saya lagi pribadi. Kita akan londeh dia. Kita akan tengok supaya dia demam. Saya kata, okey, saya demam makan Panadol, kita debat. Saya nak tanya Najib. Saya ajak Najib debat soal ekonomi. Kamu serang pribadi. Maknanya Najib nak debat soal pribadi. Okey. Kalau tak mau buat ekonomi, dia nak debat pribadi, boleh. Tajuk satu, ekonomi. Tajuk kedua, pribadi. Kita jawab, okey, Anwar ni peliwat. Okey, kamu sebut. Saya akan pertahan diri saya. Kemudian saya nak tanya, macam mana isu rampas bini orang? Macam mana isu bunuh Al-Tantuya? Macam mana isu 500 juta kapal selam? Macam mana isu rasuah yang lain? Jawab. Saya tengok siapa londeh, siapa demam. Jadi, tapi tanya saya, jangan buat. Jangan beban rakyat soal pribadi. Kerana fitnah ini ada jawapan. Tapi tumpu soal ekonomi, harga barang, beban rakyat, negeri yang kaya. Pasal apa pemimpin sampai kaya beratus-ratus juta ni? Oh, fitnah. Ada orang UMNO jumpa saya, ada yang baik, ada yang serang. Sebenarnya pemimpin UMNO, Johor, yang cakap dengan saya dah. Dia Datuk Seri Selain Felda, tolong cakap pasal kampung-kampung tradisional. Orang UMNO. Ada juga. Bukan semua yang teruk ni tak. Tapi yang teruk dia kata, mana ada? Ini tuduh UMNO ni, fitnah semua atas mata. Saya bawa. 2 minggu sebelum saya digantung di Parlimen, saya bawa kes kontrak Kementerian Pertahanan. Ini ada bekas tentera. Okey, terima kasih. Ya. Pencen 600 juta. Kerja tengah mati. RM600. Kerja tengah mati. Orang tak tahu. Saya ada keluarga yang masuk tentera, saya tahu. Daripada kampung. Hilang tak apa-apa pula. Tinggal anak isteri. Pengorbanan dan sebagainya. Ya. Kemudian, bila Najib jadi Menteri Pertahanan, bagi kontrak kepada siapa? Ketua Pemuda UMNO, Perak. Berapa banyak kontrak itu? 1,900 juta ringgit. Apa dia buat? Uniform tentera dia. Makan tentera dia. Repair jentera dia. Repair kelengkapan lain dia. Repair kawasan parit sebagainya dia. Berapa puluh kontrak? 30 kontrak. Nama syarikat 30. Siapa punya? Semua pulang kepada seorang. Syed Abdul Hussein, Ketua Pemuda UMNO Perak. Saya nak tanya. Okey, repair jentera susah. Bagilah kat siapa? Tender. Bagi makan. Pagi minum kopi dan nasi lemak. Tengah hari makan nasi. Petang minum teh dan kuih. Malam makan nasi. Apa orang labih tak kerti buat? Bekas tentera di sini tak kerti buat? Tak boleh tubuh syarikat dan buat itu supaya cari makan. Supaya selain dia pencen dia, nak jaga anak dia, bukan nak kaya. You buat kontrak ini tak boleh kaya. Tapi sekurang-kurangnya, legalah hidup sikit. Ini sikap pemimpin politik. Melayu. Allah singgung tahu. Cakap Melayu. Melayu mana? Bagi sekedarlah seorang. Saya kenal saya Bulsih. Saya tak cemburu dia kaya. Tetapi saya nak tanya. Tak ada harga ke bekas-bekas tentera? Tak boleh ke kumpul dia, bagi dia kontrak ni. Dapatlah kot RM1,000, RM2,000 seorang. Lebih. Tak dapat tak apa. RM600 setahun. Sebulan. Tambah. Untung dia. Share ribu-ribu orang. Bekas tentera. Tak boleh. Nak bagi juga kat pemuda UMNO. Patut pemuda UMNO cakap. Kita akan bertahan dengan titisan darah kita. Kamu mencakap darah itu sebenarnya. Betul. Bagi kat orang kat tenang ni, bagilah sikit RM50, dia bertahan dengan main. Kadang saya ceramah, maki pula saya. Oh Anwar, maki pula saya. Kan dapat RM50. Ni, aku tolong pertahan kamu, betul tak? Ya. Bukan saya dapat allowance. Kita perintah, kita bubuh, kumpul syarikat. Bekas tentera ni, kamu ambil. Ni dah. Bagi ke UMNO, pemuda UMNO, RM1.9 bilion. Ya. Kerana apa? Dia baik dengan Datuk Seri Najib dengan semua. Ada tanda? Tak ada tanda. Ada peluang ada bekas tentera? Tidak ada. Saya hargai. Saya rasa bagaimana sudah susah. Saya tahu nasib bekas tentera. Saya pernah pergi tengok kehidupan mereka. Saya tahu keluarga yang pencen macam mana susah. Ini tanggungjawab kita. Kamu nak maki, kamu nak aikan, itu kerja kamu. Kita tanggungjawab kita untuk cuba angkat taraf hidup mereka. Itu tanggungjawab.
Ini dia isu ditelan. Oh, gantung. Cari peluang, cari jalan dia gantung daripada parlimen. Heran dia gantung. Apa lagi tak buat? Memang betul, gantung diri je belum. Yang lain semua dia buat. Telanjang sudah. Pukul sudah. Penjara sudah. Akan hari-hari. Apa yang belum buat? Dia belum gantung sampai mati. Sudah. Saya nak bagi tahu. Gantung di parlimen sebab apa? Sebab EPCO. Saya ada perjanjian. EPCO. Tuduh saya 12 tahun apa dia? Anwar Izzan Yahudi. Yang buat apa? UMNO. Pemimpin UMNO. Buat apa? Perjanjian dengan syarikat EPCO. Syarikat mana? Ada pengkalan di Washington, Amerika, dan pengkalan di Tel Aviv, Israel. Kata mereka bohong. EPCO tidak ada hubungan dengan Israel. Saya korek sampai dapat. Ini perjanjian EPCO dengan kerajaan Israel. Ini salinan dia. Government of Israel, dia tulis surat. Perjanjian. Ini perjanjian. Ada sudah dengar dalam TV3? Ada dalam Keputusan Malaysia ada perjanjian? Ada. Boleh saya bohong? Ini. Perjanjian 1991. EPCO dengan GCI International. Dia kata bohong. Ini GCI International bukan EPCO. Baca. We are submitting hereby the letter of agreement under which GCI International, kurungan, EPCO Associates Incorporated. Mampu dia nak jawab. Tak boleh jawab kan tu. Ini dia. Baik, ini EPCO dengan Israel. Tahun 1991. 2009. EPCO dengan kerajaan Malaysia. Ini sign yang sign. Contoh tanda tangannya. Jangan main-main. Kok ada. Kita dapat salinan. Yang bimbang. Saya pun boleh harap dia orang ni. Kalau original, dia tahan. Saya gam dan ambil file. Tak boleh. Kita macam kodik dah lama. Saya pun dulu ingat. Semangku Perdana Menteri kan. Bukan bodoh tu lah. Baik. Ini agreement Government of Malaysia, EPCO. Siapa sign di pihak kerajaan dan saksi? Saya menteri berbelas tahun. 8 tahun menteri kewangan. Sign ni tak pernah pegawai saya. Tak boleh. Dia mesti wakil kerajaan. Tapi dalam EPCO, Datuk Seri Najib suruh pegawai khas dia. Pegawai akhbar dia. Sign, saksi, in the presence of Datuk Tengku Sharifuddin Tengku Ahmad, Press Secretary to the Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini dia signature. Saya akan bagi kopi salinan kalau perlu bersemua markas-markas. Tengok. Supaya jangan dia kata, lawak, bohong. Ada. Jadi, banyak detail. Satu Israel. Bukan satu Israel. Tak ada satu Israel. One Israel. One Israel 1999. Siapa Perdana Menteri? Ehud Barak. 1999, orang yang kaitan dengan EPCO ada dengan Ehud Barak, usul dia apa? One Israel. Tahun 1999. Satu Malaysia tahun 2009. Oh, kebetulan. Okey. One Israel 1999, moto dia apa? People first. Rakyat didahulukan. 2009, One Malaysia, moto dia apa? Rakyat didahulukan. Kebetulan. 1999, EPCO di Israel. 2009, EPCO di Malaysia. Kebetulan. Ini macam Firaun Ramli, cobaan. Dia tak boleh jawab. Jadi apa yang dia buat? Anwar bohong. Kita sanggup cabar dia. Kita akan debat dengan dia. Saya nak debat dengan Datuk Seri Najib. Adalah ketua-ketua cawangan tu ajak saya debat. Ya. Cepat tinggal yang seangkatan lah. Ya. Saya ketua pembangkang Parlimen Malaysia. Pernah jadi pemangku Perdana Menteri. Nak debat dengan Datuk Seri Najib. Sesuai lah. Kalau nanti orang cabar, Dr. Mariah cabar, dia kata main-main pula. Kalau saya debat dengan Sabri Cik hari tu, berbui mulut-mulut, dia kata, tak padan lah. Patutlah dia menang.
Tapi saudara tengok debat tu. Tengok. Tapi utusan Malaysia kata, free, tak menang, tak kalah. Otak kau. Bodoh punya kau. Tak tahu langsung. Kan? Tapi tak apa. Saya lebih senang orang tengok. Itu tujuan saya. Tak apa. Saya debat Datuk Seri Najib, esok tu utusan Malaysia besar. Najib menang dengan cukup hebat sekali. Okey, tak apa. Memang saya tahu dah surat khabar. Memang esok tu dia punya headline memang begitu. Tapi sekurang-kurangnya rakyat boleh dengar. Susah. Itu APCO. Negara boleh bankrupt. Datuk Seri Najib, saya nak bagi tahu, negara bankrupt bila perkara ini. Di Indonesia dulu, bila sahabat saya Habibie, Presiden Habibie, jadi presiden, keadaan ekonomi dah mula guncing. Masa itu wang dipindahkan dari Indonesia ke Singapura dan negara luar. Itu pada 2 minggu $30 bilion. Negara ekonomi dia hampir ganap masa itu. You saudara, ada siasatan di Malaysia? Siapa buat pelagi duit ni? Tak ada. Ada dia ambil tahu report ini, report antarabangsa. Semua orang dapat baca. Saya pun dapat baca. Saya bawa sebenarnya report ni. Mungkin dalam motokar. Saya nak bawa tadi. Saudara, ekonomi kita macam ini. Orang kampung, tak apalah, 200 bilion, tak apalah. Beban dia lah. Itulah sebab harga barang naik. Ya. Gaji pekerja. Ini yang Felda Plantation banyak pakar-pakar boleh jelaskan. Yang sebab kita tegas soal Felda. Orang kata sebab kita nak undi Felda. Tanya saya terus-terang. Memang betul. Saya tak nafi. Kita nak sokongan orang Felda. Tapi saya nak beritahu saudara. Kita tak khianat orang Felda. Kita tak ambil. Saya masa dulu pernah jadi pengurusi Majlis Tanah Negara. Saya tegur pengurusi Felda sekarang ni, Tan Sri Isa. Memang dia maki saya. Dia kata main depan, main belakang. Isa. Tak apa. Ingat perangai dia elok sangat. Saya tak mau jawab soal peribadi dia. Saya nak tengok perangai pemimpin UMNO ni begitu rendah akhlak. Sekarang pengurusi Felda. Apa rekod dia? Saya pengurusi mesyuarat itu. Saya tengok tanah-tanah Felda dijual kepada tokoh-tokoh di Negeri Sembilan. Saya bagi tahu ke Menteri Besar. Saya kata jagalah. Kena ada. Dia tak tahu. Orang bagi dia setengah juta. Okey lah. Jual lah. Saya kata tak boleh. Tanah ini tanah dia. Kalau dia nak jual pun pergi tentukan harga itu harga perpatutan. Dan tentukan kepentingan dia terkawal. Jangan dia jual besok habis dia. Tanah tak ada. Ya. Itu masa saya. Timbalan Perdana Menteri saya lakukan saudara. Boleh cek minit mesyuarat Majlis Tanah Negara. Apa saya ada untung? Tak ada. Saya menyebelahi peneroka tanah. Sebab saya tahu, saya kampung saya, Cok Tokun. Ada anggota keluarga saya masa itu yang miskin. Yang masa Tun Razak, almarhum Tun Razak, buka rancangan ini dan minta orang miskin itu pergi. Kami semua orang kat satu kampung nangis. Hantar orang yang pergi buka hutan di Pahang, kata dia. Sudah. Itu dia. Apa beza Tun Razak? Tun Razak dia umum. Kita akan buka Felda. Tanah rancangan untuk orang miskin buka-buka. Bulan depan buka rancangan. Anak dia Perdana Menteri. Kita ada ETP 50 bilion, 10 bilion. Amna apa tak ada. Umum saja. ETP, NKRA macam-macam. Transformation, gila puji. Apa tak ada. Beza. Jadi sebab itu kita rasa orang yang punya tanah. Itu yang peneroka Felda. Yang kampung tradisional, apa jaminan dia? Apa jaminan masa depan anak-anak di kampung tradisional? Majoriti Melayu, apa jaminan masa depan dia? Tanah sekarang ke, anak 6, lepas tu apa jadi? Mutu pendidikan, mutu kesihatan. Ini sebab saya kata cukuplah bagi peluang ke UMNO 53 tahun. Pindahlah sikit.